Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Disember bersama saya Kemilia Nur Azlan. Beberapa nama dikatakan bakal mencabar Ahmad Zahid Hamidi bagi jawatan Presiden UMNO pada pemilihan nanti dikatakan membatalkan hasrat tersebut. Ini susulan keputusan pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini mengubah percaturan dalaman UMNO. Pada mulanya bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, bekas Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein dan bekas Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin disebut-sebut akan mencabar Zahid bagi jawatan nombor 1 UMNO. Menurut sumber yang rapat dengan Malaysia Kini, naib Presiden UMNO itu dijangka melupakan hasrat untuk mencabar Zahid berdasarkan perkembangan terkini. Kata sumber itu kepada Malaysia Kini, senario politik telah berubah memandangkan Ismail bukan lagi Perdana Menteri. Tambah sumber itu lagi, Zahid kini merupakan timbalan Perdana Menteri dan UMNO BN berada dalam kedudukan yang baik dalam kerajaan perpaduan. Malah katanya, beberapa pemimpin UMNO bahagian yang sebelum ini tidak bersama Zahid kini telah kembali bersama beliau dan tiada lagi desakan supaya berundur. Kemarin Malaysia Kini melaporkan Zahid memberi bayangan pemilihan UMNO mungkin akan dipercepatkan iaitu lebih awal daripada Mei tahun depan. Pihak pendakwaan memfailkan petisyen rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Ahmad Zahid Hamidi. Zahid dibebaskan daripada 40 tuduhan menerima rasuah berkaitan kes sistem visa luar negara dan pusat sehenti di China. Laporan FMT memetik sumber berkata, petisyen itu menyenaraikan 15 alasan mengapa Mahkamah Rayuan perlu membatalkan pembebasan Zahid. Zahid yang juga Presiden UMNO dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri untuk kali kedua selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim dipilih menerajui kerajaan perpaduan susulan PRU15. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Sumber berkata rayuan itu difailkan di Mahkamah Rayuan semalam selepas pihak pendakwaan menerima rekod rayuan daripada pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam minggu lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Yazid Mustafa pada 23 September lalu membebaskan Zahid selepas memutuskan pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadapnya. Yazid berkata kes pendakwaan gagal kerana 3 saksi utamanya tidak boleh dipercayai. Berita seterusnya, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan pelantikan timbalan Perdana Menteri yang masih berdepan pendakwaan mahkamah. Beliau membuat kenyataan itu menerusi satu hantaran di Facebooknya hari ini. Dalam kenyataan itu, bekas ahli Parlimen Langkawi itu berpendapat perlu satu bentuk reformasi terhadap jawatan tersebut. Jelasnya ini berlandaskan ketidakselarasan peruntukan di bawah perkara 33A Perlembagaan Persekutuan. Iaitu berbunyi seperti, Yang di-Pertuan Agong hendaklah terhenti menjalankan fungsi Yang di-Pertuan Agong jika dipertuduh atas suatu kesalahan. Kata Dr. M, ia jelas sekali menunjukkan bahawa pertuduhan atas sebarang kesalahan adalah sangat serius sehingga seseorang seperti Yang di-Pertuan Agong perlu berhenti. Justeru Dr. M mempersoalkan bagaimana pula pemimpin yang lebih rendah kedudukannya berbanding Yang di-Pertuan Agong seperti timbalan Perdana Menteri. Tanpa menamakan mana-mana individu, Dr. Mahathir turut mempersoalkan sekiranya individu tersebut berdepan pendakwaan sehingga lebih 40 pertuduhan namun dilantik menggalas jawatan tersebut. Hebat tak hebat bapa aku? Semua orang ni nak tolong dah. Yalah tu. Sembang apa tadi? Bersumbu. Kita pasal bapak suka tolong orang. Nasib baik ada mengingatkan. Kita ke perkembangan berikutnya. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Johor Bahru hari ini. Kenderaan yang membawa Perdana Menteri ke-10 itu tiba di istana berkenaan kira-kira 10.30 pagi. Terdahulu Sultan Ibrahim berangkat tiba di istana
pada 9.34 pagi diikuti Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim 10 minit kemudian. Ini merupakan kali kedua Anwar menghadap Sultan Ibrahim dan kali pertama beliau ke negeri ini selepas mengangkat sumpah jawatan pada 24 November lepas. Pengerusi Pakatan Harapan itu pernah menghadap Sultan Johor 3 hari selepas mengangkat sumpah. Anwar turut bertemu masyarakat ketika makan tengah hari di restoran Murtabak Kampung Melayu Azul 96, Kampung Melayu Majidi di Johor Bahru. Selepas itu beliau menunaikan solat Jumaat di Masjid Kampung Melayu Majidi sebelum kembali ke ibu negara. Kali terakhir Anwar ke Johor ialah ketika berkempen pada Pilihan Raya Umum ke-15 awal November lepas. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad yakin kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim mampu membawa kestabilan negara. Dalam wawancara bersama Kini TV, Nik Nazmi berkata kerajaan hari ini mencerminkan hasrat rakyat yang tidak ingin lagi melihat langkah Sheraton. The fact that there was no majority, so you need some form of government. I think, I come from the opposition background and whatnot, and we've always never liked 2/3 majority. But having gone through Sheraton move and beyond, I think people appreciated that we now have 2/3 majority. Naib Presiden PKR itu mengakui bahawa antara faktor yang membawa kepada kerjasama gabungan politik adalah kerisauan terhadap pengaruh PAS yang kian meluas. At the same time, it's important to engage and not be dismissive. We have to understand why not just the East Coast, the North, even parts of Selangor. In my area, to be honest, I did not expect PN to be the number 2 party. Justeru kata Nik Nazmi, ketika dia ke Kelantan untuk melihat keadaan banjir beberapa hari lalu, dia berhubung dengan wakil rakyat setempat untuk memastikan saluran perhubungan sentiasa ada. Presiden Muafakat Nasional Anwar Musa menegaskan badan bukan kerajaan NGO itu tidak akan didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Beliau berkata demikian dalam wawancara bersama Sinar Harian yang disiarkan secara langsung semalam. Bekas Ketua UMNO bahagian Ketereh itu berkata, perkara tersebut dijamin tidak akan berlaku. Hal ini kerana katanya, dia enggan melihat lebih banyak parti yang memecah belahkan orang Melayu. Katanya perkara itu merupakan prinsipnya sejak berkecimpung dalam politik sejak dahulu. Dalam pada itu, Anwar turut mendedahkan kerjasama antara PAS dan UMNO menerusi gagasan Muafakat Nasional telah digagalkan oleh individu yang berkepentingan. Katanya beliau mengetahui terdapatnya gerakan yang dilaksanakan bertentangan dengan keputusan dipersetujui ketika penubuhan gagasan berkenaan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Aslan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Sebelum berpisah, warga Kini TV ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada anda semua. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.